Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kenapa setiap kali kita akan mengucapkan, mengingatkan kembali bahawa kalimah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 1 ini setiap kali akan kita ulangi kerana mengingatkan kita sama-sama tanda ketiadaan. Maka kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala roh kehidupan. Maka kita mengucapkan alhamdulillah. Maka alhamdulillah itu adalah perkataan yang daripada rahsia Allah, lalu masuk roh itu masuk ke dalam tubuh Adam, lalu Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu menyatakan tak lain Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Kalau tidak dijadikan syariat untuk kita dapat mengucapkan syariat itu, maka kita tidak akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat itu adalah datangnya syariat itu dari tarik perjalanan yang Allah sendiri memperjalankan kalimah untuk menzahirkan syariat. Maka tarik jalannya itu adalah dari sisi Allah yang memperjalankan. Maka hakikat yang dibawa itu adalah tak lain adalah untuk menyatakan Allah Subhanahu wa taala. Dan makrifatnya tak lain, hakikat itu daripada makrifat. Sesungguhnya tidak perlu Allah Subhanahu wa taala itu untuk dia menzahirkan, ataupun tidak perlu Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan dirinya. Itu makrifat. Maka sempurna. Kita kena melalui syariat, tarikat, hakikat, makrifat, makrifat, hakikat, tarikat, syariat. Kita perlu melalui itu. Kalau tak melalui itu, maka kita tak akan dapat memahami bahawa kita tak pernah ada. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita kefahaman dari sisi Allah, memberikan kepada kita sifat iman, meyakini, iaitu mengimani setiap kalimah la ilaha illallah. Kita memahami dan juga bersifat ihsan, kurniaan Allah, di mana kita meyakini bahawasanya yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata kita akan menafikan setiap rasa ada akuan diri kita. Kerana kita telah diberi kefahaman di sisi Allah, iaitu nikmat yang besar, menyatakan la ilaha illallah, di mana kita terus ditalkinkan dari sisi Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus kepada guru-guru kita yang mulia, para wali Allah, al-ulama warasatul anbiya, yang betul-betul mewarisi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah telah kita ditalkinkan dan kita meyakini bahawasanya setiap nafas kita turun dan naik, setiap apa kehidupan kita, kita nak mengimani
yang wujud hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menafikan bersungguh-sungguh hingga datang pertolongan Allah, hingga datang mengundang pertolongan Allah. Allah lah yang berbuat kepada diri kita, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dipohonkan oleh kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu, ya Allah, jangan biarkan aku mengurus diriku sendiri walau sesaat, walau sekelip mata. Ini tandanya. Bukan lagi bila kita mengenal diri, mengenal Allah, menyebabkan kita lagi menjadi was-was ataupun syak lagi. Kejap ada kita, kejap tidak ada. Kita mempelajari ini dengan tegas, asidah walal kufar. Benar-benar jangan rasa ada keakuan diri. Bukan lembik-lembik. Bukan rasa kejap pegang syariat, kejap tak pegang syariat, kejap pegang makrifat, kejap tak pegang syariat. Mana boleh begitu? Kita mempelajari ini keempat-empat ni seiringan kan? Tu tadi. Kalau dah dikatakan tadi kita mempelajari ini kita dah dapat Allah dan kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah tu. Jadi kalau kita nampak yang lain lagi ada lebih besar daripada yang kita kata cukup, maka kita dusta, kita kazib, kita munafik, berpura-pura di hadapan Allah. Ibaratnya gitu. Kalau benar-benar kita dah mengenal Allah dari Allah, kita akan berpegang terus, kita akan terus duduk di dalam keadaan hilang keakuan diri. Bukan mengaku kita ada. Bukan mengaku kita Tuhan. Kita mengaku kita la ilaha illallah. Ini yang pertama sekali. Rukun yang pertama sekali yang Allah Subhanahu wa taala syarat dia pertama, rukun ini mesti ditunaikan. Wajib atas segala wajib ini. Maka itu ditanyai. Sahabat menanyai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan Rasulullah SAW selesa. Dia menunggu Rasulullah betul-betul selesa, tenang. Rasulullah sentiasa tenang, selesa. Tetapi dia menengok, melihat lagi kondisi Rasulullah yang betul-betul selesa dan tenang. Maka sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaan ini adalah pertanyaan berkenaan dengan apakah amalan yang paling utama, paling aula sekali, paling utama ya Rasulullah. Rasulullah SAW tidak menjawab solat, sedekah, puasa, zakat, ini tak ada. Bukanlah itu tak penting, tapi Rasulullah tak menyebut paling utamanya itu. Rasulullah menjawab lain. Rasulullah menjawab ilmu ma'rifatul, ilmu mengenal Allah. Kenapa? Dan sahabat jadi kebingungan. Rasulullah salah jawab ke? Kami bertanya tentang amalan. Nabi SAW mengatakan ilmu mengenal Allah. Jadi amalan dengan ilmu kan lain. Jadi mereka tanya balik kepada Rasulullah. Sedangkan Rasulullah tahu, maka ditanya balik. Ya Rasulullah, kami bertanya tentang amalan yang paling aula, yang paling mulia, paling awal, paling baik sekali. Sedangkan engkau menjawab, ya Rasulullah, ilmu mengenal Allah. Rasulullah kata, memang benar. Aku tidak menjawab tentang amalan yang baik. Tetapi aku menjawab yang tepatnya adalah ilmu mengenal Allah lebih baik daripada segala yang baik-baik yang kamu maksudkan untuk beramal itu. Kerana kalau kamu beramal banyak, berilmu banyak tanpa kamu kenal kepada Allah, maka tak ada manfaat ilmu dan dengan amal kamu walau 100 tahun. Itu tadi. Dan sekiranya kamu makrifat mengenal Allah, kerana Allah sendiri awal-awal menjadikan nurku adalah untuk aku dikenali, kata Allah. Bukan menyembah Allah dulu, mengenali Allah dulu, ingin aku dikenali. Maka terjadilah makhluk pertama bernama Nur Muhammad. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau faham, engkau kenal Allah, engkau beramal sedikit akan bermanfaat. Nampak tu tadi. Makna Allah nak memudahkan kita.
Jangan kita beribadah dulu tanpa kita kenal kepada siapa yang kita nak ibadah. Bila kita dah kenal Allah, daripada Allah, iaitu maksudnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun guru-guru mursyid pembimbing rohani ahli Allah waliullah yang bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jalani ataupun pada wali-wali Allah sampai kepada Sayyidina Ali ke Abu Bakar ke, yang penting sampai kepada Rasulullah SAW. Itu sanad dia panggil. Maka pastikan mereka itu kita mendapatkan ni ilmu mengenal Allah ni daripada sanad yang langsung terus selepas sanad demi sanad daripada guru-guru para wali Allah sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah engkau dah faham, baru engkau mengenal Allah dari Allah lah maksudnya. Tanpa ada ragu, tanpa ada was-was lagi. Jadi kita pergilah kepada semua orang-orang cerdik pandai yang kita pergi itu tadi, yang kita mengambil ilmu-ilmu dia, yang dia kata sanad-sanadnya itu sampai kepada Rasulullah, ilmu-ilmunya itu ilmu-ilmu. Kita nak sanad yang pertama tadi yang Rasulullah maksudkan, iaitu sanad yang sampai ma'rifatullah, mengenal Allah, bukan sanad-sanad yang hadis-hadis cerita-cerita yang lain. Kerana itu Nabi kata ma'rifatullah, sanad ma'rifatullah, bukan sanad yang hadis ni Al-Quran ni daripada itu semua betul, tapi bukan sanad itu yang Rasulullah SAW maksudkan. Pertama sanad harus kau kenal, yang lain tu kau belum kenal Allah, bagaimana kau nak amal ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi? Ada ayat Quran yang mutasyabihat, ada yang muhkamat, ada yang ayat yang tak tetap, ada yang juga ayat yang kau kena belajar dengan orang-orang arifin billah, kau tak faham tadabbur dia. Jadi inilah yang kita sekarang ni terlajak terlampau sangat, dah pandai sangat, terlampau jauh sangat perginya, sampai kita tak tahu yang Rasulullah kata pertama sekali adalah ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Jadi kau amal banyak-banyak, Nabi dah bagi tahu dah, kau amal banyak-banyak, kau banyak ilmu banyak-banyak, tapi tanpa kau kenal Allah tak manfaat. Bukan saya cakap. Jangan salah saya, salah Rasulullah macam tu. Berani salah Rasulullah. Tapi kamu teruskan juga, makna kamu menyalahi, tidak mahu mengikuti. Kamu sombong. Kamu rasa kamu punya ilmu dah terlalu jauh, kamu rasa tinggi. Padahal Rasulullah, Allah Ta'ala kata patah balik, kenal Allah. Sebab Rasulullah suruh ni dulu. Kamu tidak peduli, kamu sombong. Kamu dah terkena belitan akuan diri kamu. Kamu rasa sombong. Akuan diri kamu membuatkan kamu sombong. Rasa kamu dah cukup. Amal kamu dah banyak. Kamu mengharapkan upah daripada Allah. Dan kamu seolah-olah rasa kamu telah dijauhkan daripada azab neraka. Padahal kamu telah melakukan lebih azab lagi. Kamu berada lebih azab lagi sebab kamu tidak kenal Allah. Dalam kamu beramal tak ada manfaat tanpa kamu kenal Allah, kata Rasulullah. Ini bukan hadis yang dibuat main-main. Ini hadis yang sahih, yang Rasulullah SAW sendiri mengucapkannya. Dan banyak lagi hadis-hadis berkenaan yang Nabi suruh kita mengenal Allah. Si Haji ni macam-macam cerita, cipta sendiri, tak pernah dengar pun. Jangan cakap pula mentang-mentang dah penghujung zaman ni memang susah orang nak mencakap benar. Tak berani nak cakap yang benar. Bukan saya ni berani, tapi saya kena cakap sebab kesian tengok kalian semua beramal banyak, ilmu banyak, tapi tak kenal Allah. Jadi berterbangan amalan-amalan kamu tidak masuk ke dalam pengetahuan Allah. Allah tetap gitu juga dalam keadaan keesaan dirinya. Dan amalan-amalan yang tidak sampai dapat mengesahkan Allah tidak akan sampai kepada Allah. Maka itu yang kita lihat sekarang ini berlaku dalam kehidupan kita. Manusia dah tak pentingkan dah ala tuju ilahi anta maksudi waridoka. Ridho Allah yang kita maksudkan dah tak manusianya
bercakap lillahi ta'ala, kerana Allah, tapi dia tak faham apa tu kerana Allah. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Dan para orang cerdik pandai ini, ya, yang kita harapkan tadi, yang orang anggap dia ulama tu tadi, membiarkan masyarakat umat Muhammad dibiarkan dalam kebingungan, jahil tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang berlaku, bukan saya cerita kosong. Ini dah berlaku. Nabi dah bagi tahu awal. 1400 tahun dulu lagi Nabi dah bagi tahu akan datang nanti agama Islam ini, iaitu dianggap asing. Apa yang anggap asing? Iaitu orang dah tak mahu dah kepada Allah, tapi mulutnya menyebut nama Allah. Hingga dia kata, ulama tu ada kata, satu puak tu ulama kata, apa sebut nama Allah ni tak rasa apa-apa. Masukkan Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allahu Akbar, baru kita terasa. La haula wala quwwata. Kalau dah ulama yang jahil tentang Allah berkata, itulah sumbang dia. Ada ke sebut nama Allah aja tak terasa. Kita zikir Allah, Allah, Allah. Dia kata, apa ni? Tak betul. Masukkan Allahu Akbar. Allah terasa Allah Maha Besar. Ni Allah kosongnya. La haula wala quwwata. Azab engkau kena tu. Ada kesebut. Allah tu jamak sekalian nama-nama yang ada. Dia lebih mulia lagi daripada nama-nama yang dizahirkan. Kerana semua yang dizahirkan terhimpun dalam kalimat Allah. Engkau tak kenal Allah, memang kau sebut nama Allah tak terasa. Bagi orang yang betul kenal Allah, para Rasul, para Nabi, para wali Allah, Aribillah, bergetar hatinya, takut dan juga rindu. Sebut nama Allah. Dalam surah Al-Mu'min ayat 2, Allah mengatakan, Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya aku bersumpah orang-orang mukmin, para Rasul, para Nabi, para wali Allah, arifin billah, orang-orang ini bila disebutkan namaku dalam dirinya aja bergetar, takut dan rindu kepada Allah. Zauq. Apa yang kau cakap ni? Sebut nama Allah tak terasa. Itulah cakap tadi. Engkau hanya menyebut nama Allah tanpa kau kenal Allah tu tadi. Sedarlah, kembalilah. Jangan bawa masyarakat, umat Muhammad ini kebingungan tanpa dia kenal, jahil tentang Allah. Engkau tu dah jahil, sudahlah jahil. Jangan kau ajarkan tadi umat Muhammad ni jahil juga. Ya? Engkau tu ada agenda engkau sebenarnya. Engkau tak tahu asal usul agenda engkau adalah memecah belahkan umat Muhammad. Tapi engkau tak sedar pasal engkau dah generasi yang keberapa. Kau tak tahu agenda sebenar puak-puak kau orang ni. Ya, 73 umatku terpecah. Puak dia hanya satu yang diterima. Siapa tu? Ahli sunnah wal. Apa tu ahli sunnah? Bukan persatuan ahli sunnah, tapi ahli benar-benar dia kenal diri, kenal Allah dulu. Jadikan dulu kenal diri. Kamu belum lagi kenal diri, kenal Allah. Tak ada, kamu tak faham apa tu la ilaha illallah itu. La ilaha illallah tu kamu tak tahu apa dia maksudnya. Kamu tak dapat amaliakannya sebab kamu tak mengambil la ilaha illallah itu bersanad. Iaitu mengenal diri, mengenal Allah di dalam kalimah la ilaha illallah. Itu yang pertama, yang utama. Ini kalau tak ada semua rosak. Ini ibarat kapal nak bawa muatan segala amal. Kalau kapal tak ada nak bawa macam mana? Ini adalah kenderaan nur, dia nak bawa segala amal-amal kita. Kalau ini tak ada macam mana? Jadi syarat dia untuk diterima amal kita, Allah sendiri berfirman. Cuma kita tak faham. Allah kata innal ladzina amanu. Aku bersumpah orang-orang yang beriman. Ya, ini siapa beriman? Yang kenal aku. Itu dipanggil orang beriman. Jadi kita ni terpanggil beriman, kita ingat beriman. Kita belum lagi selagi kita belum kenal diri, kenal Allah. Bila kita kenal diri, kenal Allah, akan Allah uji, barulah dipanggil tadi beriman. Terus kita berpegang, Engkaulah ya Allah segala-galanya. Cerita Engkau ya Allah baik dan buruk, tinggi dan rendah. Semua cerita Engkau ya Allah. Aku tak tahu apa-apa. Engkau semua uruskanlah diriku. Itu baru dipanggil orang yang Allah Ta'ala bersumpah. Orang ni orang yang beriman. Bukan senang kita sebut aku beriman. Datuk nenek aku, bapa aku beriman. Aku keturunan aku beriman. Mana boleh cakap gitu. Sebelum kamu belajar mencari orang yang boleh memastikan sanad yang kamu beriman kepada Allah tanpa kamu tahu
sanad untuk kamu beriman kepada Allah, kepada guru mursyid pembimbing rohani arifin billah, wali-wali Allah. Selagi kamu tidak jumpa, kamu belum lagi disebut orang yang beriman. Minta maaf saya cakap. Kamu hanya beriman yang di luar. Kamu tak beriman yang di dalam. Masih lagi ada rasa keakuan diri kamu. Masih lagi kamu membawa kereta, kamu rasa kamu. Masih lagi kamu melihat tadi, iaitu kamu melihat hijau, lampu merah, lampu kuning. Masih lagi kamu lihat warna-warna tu lagi. Kamu tidak nampak Allah lah sebelumnya. Masih lagi kamu ada akuan diri dalam kehidupan ini. Maka selagi tu kamu belum lagi benar-benar beriman. Kamu hanya beriman di luar saja. Perkataan saja. Saya tak cakap kamu tak beriman, tapi beriman di luar. Sedangkan Allah melihat di dalam. Jangan tipu, jangan bohong lah. Kamu ada ke beramal tadi, nafas kamu turun dan naik tu kamu rasakan Allah yang naikkan, Allah yang turunkan? Kamu beriman ke dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim? Kamu dah meyakini ke bahawa kamu tidak ada daya upaya? Kamu dah meyakini bahawa la ilaha illallah, kalian ini tidak ada, yang ada hanya Allah? Bagaimana cara nak mengikuti perjalanan kehidupan seperti mana yang kalian minta? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan ni siapa-siapa tu? Para rasul, para nabi, para wali Allah, orang soleh, orang sidikin yang kenal diri, kenal Allah, semua mereka ni. Adakah kita dah menjumpai dan diijazahkan sanad ini, dan kita terus dipantau untuk kita pegang oleh guru pembimbing rohani kita? Seperti mana sahabat-sahabat Nabi, ada Rasulullah SAW. Dan ganti tabi'in, dia ada sahabat-sahabat. Turun para wali-wali Allah. Turun sampai para wali Allah sekarang ini. Sampai mursyid arifin billah. Yang memang kerjanya membimbing manusia untuk dapat kepada Allah. Ini amanah daripada Allah dan Rasulullah SAW. Dia adalah warisatul anbiya, al-ulama yang benar-benar. Waris daripada kata Nabi SAW, kerana dia tidak ada lagi rasa keakuan diri. Dia dah benar-benar kenal diri, kenal Allah dari sisi Allah, hingga hilang akuan dirinya. Jadi inilah yang nak dibentuk, dan inilah yang diutus oleh Rasulullah SAW. Para Nabi, 124,000 Nabi, turun para wali. Mereka tidak ada kerja lain lagi. Mereka ini adalah mengajakkan manusia mendapat rahmat di sisi Allah. Iaitu apa rahmat di sisi Allah? Iaitu seperti mereka dapat, maka mereka nak juga kita pun dapat juga rahmat di sisi Allah. Iaitu kita dapat kenal Allah. Dan apabila kita dapat kenal Allah, kita berada dalam benteng Allah, hilanglah akuan diri kita. Barulah manis dan tiada pahit hidup kehidupan kita. Kita dah mendapatkan, menjangkaukan lebih daripada nikmat surga. Iaitu kita dapat pemiliknya. Dan kita benar-benar hakul yakin bahawa Allah telah menjelaskan benar-benar bahawasanya kehendak Allah Ta'ala adalah sentiasa dia mengesakan dirinya sendiri. Walaupun semua sekalian alam ini tidak mengesakan Allah, tetap tak berganjak Allah dalam keadaan sempurna, maha sempurnanya. Cukup dia mengesakan dirinya sendiri tanpa perlu ada makhluk untuk mengesakan dirinya. Dan sekiranya sekian alam semuanya mengesakan Allah, Allah pun tetap juga tak berganjak, tetap maha sempurna, maha dia cukup, tidak perlu memerlukan. Dan ia menandai bahawasanya dia tidak akan berubah-ubah sampai bila-bila pun. Ingat, jadi kita nak duduk di situ balik. Lagi kita ada akuan diri, selagi itu tidak akan sampai kita. Tidak akan sampai, dikatakan sampai itu tadi, maknanya bukanlah dia ada jauh sebenarnya. Dia tidak jauh. Tapi makna nak sampai itu adalah leburkan diri kita. Kita benar-benar tidak ada. Dikatakan la ilaha illallah. Tapi degilnya kita, sombongnya kita ambil yang lain dulu. Ini tak beres lagi. Kalimah pertama sekali yang paling afdal, kata Nabi, kata Allah, iaitu pahami la ilaha illallah. Kenali aku dulu. Kita dah terlajak, kita ikut hawa nafsu kita, kita ambil selain ini dulu. Maka bila dah ambil, dah terlajak jauh sangat, dah jadi sombong, tak tahu nak patah balik. Bila dah diajak, dia kata dia lebih hebat, dia kata cukup. Ini yang berlaku dalam keadaan diri kita sekarang ini berlaku. Bukan saya cerita, Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan dia 1400 tahun dulu.
untuk dia sayang kepada kita umat dia. Berjaga, berhati-hati. Beruntunglah orang yang dia anggap asing. Sampai begitu juga Nabi SAW bagi tahu. Memang Nabi dah nampak, dah tahu apa yang Allah Ta'ala bagi tahu. Rahsia-rahsia yang akan datang. Maka Nabi bagi tahu untuk selamatkan kita. Supaya jangan duduk di situ. Duduk seperti mana biar orang menganggap kita asing. Sebab pelajaran ini memang dia dianggap asing. Memang dianggap pelik. Ini mata kepala kita melihat sendiri. Tidakkah kita duduk dalam keadaan itu tetap? Itu terserah masing-masing. Saya tidak boleh memaksa kerana saya siapa? Saya hanya bagi tahu kerana saya diberi oleh Allah rasa kasih sayang, menyatakan supaya Allah tu sayang kepada kita. Jadi Allah terlalu sayang, Allah mengatakan kembali kenal aku. Itu ya jalan dia. Maka tu Nabi SAW mengingatkan para sahabat yang bertanya tadi. Ilmu ma'rifatullah penting. Maka kau amal paling hebat macam mana pun. Kau sedekah hari-hari. Kau haji tiap-tiap tahun. Kau umrah tiap-tiap bulan. Kau buat macam-macam kebaikan. Tetapi engkau tak mengenal makrifat kepada Allah. Maka tak bermanfaat. Kata Nabi Muhammad SAW. Kau nak dengar cakap siapa lagi? Cakap saya tak payah dengar. Ini cakap Nabi daripada wahyu daripada Allah. Jangan dengar cakap saya. Ni perkataan ni Allah yang menyuruh. Dan Nabi menyampaikan apa yang wahyu yang telah Allah Ta'ala suruh. Kalau Allah ciptakan kita, macam-macam dibagi kita hidup, makan, lihat, macam-macam kebaikan Allah bagi pada kita. Kita tak nak ikut dari cakap siapa? Betul ke kita ni? Hebat sangat ke ilmu kita? Sampai kita tak nak ikut arahan Allah, arahan Rasul? Nak duduk kat mana ni? Bumi ni semua Allah Ta'ala punya. Kau nak duduk mana? Kalau kau sombong dengan Allah Ta'ala. Engkar suruhan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sangat sayangkan umat dia. Lebih sayang ibu kepada anak. Mak kita sayang kita, tapi lebih Rasulullah lagi sayang hingga nak selamatkan kita bukan di dunia saja, sampai nanti bila-bila di padang mahsyar pun dia nak selamatkan kita. Maka tu disuruh dapatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau setakat mak kita untuk selamat dunia ya paling tidaklah. Jarang ada ibu-ibu yang nak bawa pimpin sampai kepada kenal Allah, jarang ibu atau ayah. Yang ada pembimbing rohani, itu lebih tinggi darjat dia daripada ibu dan ayah. Kalau kategori dalam menyampaikan ilmu kepada Allah yang kita dapat, maka darjatnya lebih tinggi pembimbing rohani ataupun setara dengan ibu dan ayah. Malahan boleh jadi lebih. Kerana ibu dan ayah sekarang hanya pentingkan kepada dunia. Tapi pembimbing rohani dia akan pentingkan dunia selamat dengan Allah Ta'ala dapat. Di akhirat pun dia pastikan kita juga akan mendapatkan Allah SWT. Pasti yakin. Bukan di sana baru nak yakin. Di sini lagi kita yakin. Kita akan bersama dengan Allah seperti mana di dunia juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah pernah Allah meninggalkan kita? Ada pernahkah Allah pun membenci, berpaling pada kita? Cuba kita tanya pada diri kita sendiri. Kaifa alukum? Bagaimana keadaan kamu? Di mana Allah berfirman, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak sekali-kali Allah tinggalkan kita dan berpaling, membenci kita. Tak pernah. Bukan tujuan ayat ni untuk Rasulullah SAW aja. Untuk seluruh manusia dan juga jin. Allah menjelaskan bahawa Allah. Dan juga bukan saja Allah menjelaskan kepada manusia dan jin. Jin dan manusia. Ataupun semua makhluk-makhluk Allah pun Allah tidak pernah meninggalkan. Kalau Allah meninggalkan, tak adalah hidup dia. Sebab segala hidup-hidup yang Allah jadikan menyatakan Allah yang maha hidup. Bukan banyak, tapi menyatakan satu juga. Maka kalau Allah tinggalkan, matilah semua. Nampak kasih sayangnya Allah kepada sekalian alam ini. Nak nyatakan supaya kita jangan sampai tidak bermakrifat kepada Allah. Kerana asalnya sekalian alam ini adalah sentiasa yang adanya Allah. Jadi mana pun fa'ainama tuwallu fasama wajhul, mana pun kita pandang hadapkan di mana alam apa yang kita ada, tetap juga kita berada dalam keadaan yang ada hanya Allah. Sebab apa? Pandangan yang kita pandang tu pun pandangan Allah.
Jadi yang kita pandang pun tak lain Allah yang menjadikan untuk menyatakan dia yang esa, ada, tunggal. Jadi adakah nak kita pandang lain lagi? Kalau kita memandang pun dah dengan pandangan Allah. Dah kehendak pun kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ubah kehendak Allah itu tadi, maka kitalah yang difirmankan oleh Allah, innal insana lafil khus. Kerana manusia itu dia menutupi yang bahawasanya Allah tu sentiasa ada, engkau tak ada, engkau kata engkau ada. Itu tadi. Itulah menandakan bahawa engkau telah berada di dalam kufur, berada di dalam keadaan menutupi hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang menyebabkan kau berada dalam kerugian, sebab engkau mengatakan bahawa engkau itu ada. Bila engkau mengatakan engkau tu ada, maka di waktu itu Allah pun ada, maka ada dua, maka telah engkau mensekutukan Allah dalam kehidupan kau. Kau mengatakan engkau ada, Allah pun ada, maka ada dua, maka berlari dengan tajuk iaitu Qul huwallahu ahad ataupun la ilaha illallah, maka engkau telah tidak meyakini, maka engkau telah menutupi bahawa yang ada hanya Allah. Engkau cuba tutupi dengan mengatakan engkau pun ada juga. Lama-lama kau tutup-tutup, lama-lama Allah tutupkan terus, langsung yang kau merasai yang ada hanya engkau. Seperti pada Fir'aun mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling tinggi. Inilah akan terjadi nanti. Maka dalam kerugianlah, azablah kita. Maka itu Nabi Muhammad SAW diutus kepada kaumnya jahiliyah, yang mana teruk sangat dia punya jahil dia tadi, sampai dia buatkan banyak berhala-berhala yang selain daripada Allah, dan dia mengatakan inilah Tuhan yang sebenar-benar, padahal dia yang menciptakan punya jahil tu tadi. Maka dia buat pesta-pesta Tuhan pula. Tuhan buat pada emas, Tuhan pada yang kaya buat pada emas, yang kaya bawah sikit, rendah sikit dia buat daripada perak, buat daripada tembaga, buat daripada besi, buat daripada kayu, buat daripada tepung. Bila lapar dia makan balik, huli balik Tuhan dia tepung tadi, buat roti ke apa makan balik. Lepas tu dia sukaria. Ini yang berlaku sebenarnya. Patung yang lebih bahaya daripada itu adalah pembuat patung tu, iaitu akuan. Maka itu Nabi SAW membetulkan akhlak manusia. Jadi bila dah kembali okey, baik, berjalan baik, setelah Nabi bertungkul lumus buat kerja ni, ia suruh oleh Allah untuk mengesakan dengan kalimah la ilaha illallah. Maka apabila manusia dah beriman, yakin kepada Allah, kenal Allah, maka kuatlah Islam di waktu itu. Dan Nabi sebelum wafat, dia bagi tahu akan datang kembali balik asing orang yang nak kenal Allah, orang yang ni tadi. Islam ni akan kembali asing. Apanya maksud Islam itu asing? Nanti sahabat tak dapat nak boleh terima, boleh ke jadi macam ni? Sebab di waktu itu banyak semua orang kenal diri, kenal Allah, beriman kepada Allah. Jarang dengar orang munafik ni, susah nak dengar. Terperanjat pelik kalau ada orang munafik ataupun orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah. Di waktu Rasulullah SAW dah makna mendapat kemenangan, pembukaan kota Mekah tadi, diberi kemenangan oleh Allah kepada Rasulullah dan umat di waktu itu. Dan Rasulullah bagi tahu akan kembali. Inilah kembalinya sampai kepada kita sendiri. Kembali bahawa ia dianggap asing sebab orang-orang mata pelajaran kita sekarang, anak-anak kita semua mata pelajarannya adalah mata pelajaran mensekutukan Allah. Ya'udzubillah. Ngeri. Ini peperangan yang sangat besar, berat. Sebab dah jadi kebiasaan membawa anak-anak kita sekolah tadika darjah 1, tak diajarkan ilmu mengesakan Allah, mengenal diri, ma'rifatul. Sedangkan Nabi kata ini dulu, bagi faham dulu. Bukan boleh dia terus faham. Dah darjah 1 kita bagi tahu, naik darjah 2 tingkatkan sikit lagi, darjah 3, darjah 4. Tapi guru-gurunya perlulah dulu kenal diri, kenal Allah. Sekarang masalah guru-guru dia pun tak mau terima. Menteri-menteri agung kita, pembesar-pembesar kita semua tak nampak ni apa. Inilah cara dia untuk nak pulihkan balik kekuatan Islam, untuk mengundang pertolongan Allah, rahmat Allah, dijauhkan daripada azab Allah, dilindungi oleh negara kita oleh Allah. Tak lain inilah dia.
Inilah cara dia. Tapi kita buat macam tak tahu buat apa. Kita rasa macam ada cara lain. La haula. Kita panggil pula Yahudi jadi penasihat. La haula wala quwata illa billahil azim. Apa akan jadi anak cucu kita nanti makin teruk, makin banyak kita menyaksikan maksiat-maksiat besar. Syirik kepada Allah mana-mana kita tengok. Ya. Orang kalau dah mengajar ni bidang ni tak dibawanya mengesakan kepada Allah. Kerana dia sendiri tak tahu. Kerana apa segala ilmu pun akan membawa kepada mengesakan Allah. Kalau orang itu sendiri yang mengajar itu sendiri, dah tahu mengenal diri, mengenal Allah. Pasti dia akan bawa. Sukan ke apa ke kita akan bawa kepada mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia babit 7 yang dia ulang-ulang. Mana pun pergi dia. Ulang-ulang kau meniaga ke, kau buat bidang apa pun, astronomi kaji apa ni bulan bintang, kaji apa benda pun, PhD kamu tetap juga ala tuju dia mengesakan Allah. Tak ada lagi yang lebih tinggi lagi. Inilah Nabi kata, ini yang paling tinggi, iaitu kembali mengesakan Allah. Dari darjah 1 sampai PhD tak lain mengesakan Allah aja. Tinggi mana pun PhD pakai, tapi yang paling tinggi adalah mengesakan Allah. Asas dia adalah mengesakan apa pun jadi bentuk ilmu kamu, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi bagaimana kita nak olahkan dalam kehidupan kita kalau kita sendiri pun tak mau melihat dalam diri kita. Adakah kita bertanya, kaifa alukum, diri aku ini macam mana keadaan diri aku ini, ya Allah? Adakah aku kenal engkau, ya Allah? Aku sebut ya nama engkau, ya Allah, selama ni hari berpuluh tahun. Tak ada bergetar pun hati aku sebut nama engkau, ya Allah. Penipu aku ni, ya Allah. Jujurlah di hadapan Allah. Cakap begitu. Ya Allah, bagaimana ni aku tak kenal engkau kat dunia, ya Allah. Aku tertipu, ya Allah. Jadi tolong tunjukkan aku pembimbing rohani, arifin billah, wali-wali Allah, supaya kat dunia lagi aku kenal engkau, ya Allah. Sebab Nabi sendiri suruh kita ilmu ma'rifatul. Nabi kata itu dulu, yang lain nanti dulu, kenal dulu. Sebab aku sendiri pun, Nur Muhammad itu sendiri, dia itu pun sebelum terjadi Allah Ta'ala menyebut ingin aku dikenali, baru keluar Nur Muhammad. Faham betul-betul? Maknanya Allah suruh kita kenal dulu, terus menyembah dia. Kita menyembah terus tanpa kita kenal dia, maka tu kita kata tadi, apa kau nak bayar aku, ya Allah? Kau nak bagi apa, ya Allah? Itu ya kita punya fokus. Anak cucu kita semua bawa macam tu je fokus dia. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagaimana kita nak ubah? Mengapa kita biarkan anak cucu diri kita, anak cucu kita biarkan berada dalam keadaan dia mendua, mensyirikkan Allah. Dosa yang bukannya kecil, paling ya Allah Ta'ala tak ampunkan. Kita biarkan, sanggup biarkan isteri, anak kita, suami kita, cucu kita biarkan gitu ke? Siapa yang nak mulakan? Kita dulu mulakan, kita dulu harus perangi. Nabi punya cerita dah selesai. Sekarang kita, masanya kita pula. Allah nak lihat bagaimana kita nak olahkan supaya anak-anak cucu kita. Rasulullah dah buat kerja dah, sampai kat kita dah senang dah, kita buat macam pelekehkan pula. Susahnya Nabi berdarah-darah, berperang-perang, macam-macam nak dibunuh apa semua. Lari dengan Sayyidina Abu Bakar, macam-macam cara. Menyorok-nyorok nyampaikan. Tetap juga sampaikan malam menangis-nangis berdoa. Tu berhasil. Bila dah berhasil sampai kepada kita, kita mudah aja kita rosakkan pula. Kita rosakkan, bukan kita nak pelihara, kita lagi rosakkan apa yang Allah Ta'ala beri pada Nabi SAW, sahabat, tabi'in, waliyaul, sampai ke kita rosak pula. Ya Allah. Jadi peliharalah benar-benar, ya. Ini kita ni Allah Ta'ala suruh pelihara ni, pegang teguh dengan tali Allah. Iaitu apa tali Allah tu? Kenal diri, kenal Allah. Baru kita tahu kita bukan pegang tali. Maksud tali itu adalah meniadakan diri kita. Mana yang ada hanya Allah. Itulah tali Allah. Tu. Inda dina indallahil Islam. Dan hendaklah engkau indadi di sisi aku dulu.
di sisi Allah aku dulu harus kau kenal. Jadi aku akan perkenalkan diri aku pada engkau. Barulah engkau mengambil Islam. Kerana Islam tu maknanya adalah menyerah diri betul-betul kepada Allah. Siapa yang akan memberikan kepada kita sanad ini untuk kita yakin? Kerana para sahabat mendapati keyakinan itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sahabat nampak Rasulullah SAW ni hilang akuan dirinya. Hingga kan matahari tak dapat membuatkan Rasulullah jadi bayang-bayang. Sebab menunjukkan Rasulullah tu sendiri, matahari itu berasal dari nurnya. Maka itu matahari tak dapat menyuluh ataupun membuatkan bayang-bayang. Kerana Nabi lebih ini Rasulullah, sahabat-sahabat nampak mukjizat-mukjizat Nabi. Bukannya Nabi itu hebat, tetapi tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah ada pada diri Nabi Muhammad SAW, dan tak menyatakan bahawasanya keyakinan perumpamaan yang Allah maksudkan untuk supaya manusia tak boleh lagi buat alasan bahawasanya Allah lah menjadi sekian alam ni, fitrah manusia itu aku jadikan harus pulang kepadaku, merasakan yang adanya aku. Fitrah manusia. Mengapa kau tutupkan fitrah tu tadi? Dan memang Allah jadikan kita ni daripada dia, dan sentiasa kita rasakan yang ada hanya dia. Fitrahnya kita begitu. La ilaha illallah. Tapi mengapa kita boleh tukarkan fitrah tu? Maka itulah sebabnya tadi yang mendatangkan kita ni diazab. Maknanya kita di dunia lagi kita tidak kenal Allah. Kita buta. Carilah sanad-sanad yang sampai kita dapat kenal kepada. Kalau dulu-dulu dipanggil orang tarikat. Dalam tarikat tu ada guru mursyid. Carilah. Dan kita buat solat isyarat minta pada Allah. Ini tarikat, bila sebut tarikat kita pandang macam nampak hantu ya orang tarikat ni. Yang pandang tu Pak Haji kat masjid. Minta maaf bukan masjid sinilah. Tu. Pandang, ini tarikat ni, jangan campur sangat. Ya Allah. Kenapa? Hantu ke dia? Dia sebut nama Allah pula engkau takut. Kenapa? Engkau lah yang hantu. Engkau tu tadi iblis. Iblis yang menyebut nama Allah. Maknanya lebih bahaya daripada iblis yang ada tu. Engkau menyebut nama Allah dalam keadaan engkau mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak malu ke? Tak takut ke? Tu tadi. Allah tak menerima amal-amal kamu. Allah tak heran pun kau punya amalan tu tadi. Sebab Allah tahu engkau tak kenal aku. Allah tahu engkau tak mau kenal dia. Aku perkenalkan diri aku, engkau tak mau. Aku tunjukkan amsala linnas, berbagai-bagai contoh bagi manusia untuk supaya tahu aku yang semua pencipta dia. Tapi engkau sombong. Fitrah kau tahu Allah yang semua jadikan, tapi engkau menutupi dengan kufar. Tu tadi engkau yang menerima kerugian. Innal insana lafil hus. Jangan kau alaskan alasan lain lagi. Ini sebabkan hawa lah, sebabkan iblis lah. Jangan salah siapa-siapa. Diri engkau sendiri engkau harus salahkan. Kerana engkau belum kenal diri, kenal Allah, engkau salahkan diri engkau dulu. Bila engkau dah kenal diri, kenal Allah, baru engkau tahu sedetik, sesaat, satu napas turun dan naik pun engkau tak mau rasa ada akuan diri. Sebab selagi ada, itulah menjemput segala maksiat. Itu keberuntungan. Rasulullah kata orang yang mengenal Allah, dia tak mau lagi rasa ada. Dia cari jalan lagi, minta Allah leburkan selalu diri dia. Seperti mana yang Rasulullah selalu bermohon kepada Allah, jangan biarkan aku mengurus diriku sendiri, walau sesaat, walau sekelip mata. Bila nak rasa diri dia pancung dengan kalimah La ilaha illallah, aku tak ada yang ada engkau. Dia pancungkan. 3 tahun dia bertahan contohnya. Nak datang sikit rasa tu La ilaha illallah, 5 tahun dia bertahan, tak ada keakuan diri, fana. Kita sebut hari-hari La ilaha illallah, la ilaha, beratus kali, beribu kali, tapi keakuan diri terus berjalan. Pasal kita tak tadabur, tak mengambil La ilaha illallah bersanad. Daripada guru-guru wali Allah sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Rasulullah, terus kepada Allah, mengenal Allah dari Allah. Ada kita bersanad gitu. Kalau tu tak ada, tak payah cerita lah. Pembohong, kuazib, penipu, munafik, semua tu tadi. Gunakan ayat Quran untuk kepentingan hawa nafsu. Gunakan hadis untuk memecah belahkan
manusia. Ini yang kita lihat sekarang. Ini saya bagi tahu, ini jelas saya bukan berani, saya takut. Tetapi saya lebih takut Allah nanti daripada mahsyar akan disoalkan kepada saya, mengapa engkau tak bagi tahu di hadapan nabi soal saya tak nak, mengapa engkau tak sayang ke umat aku, engkau biarkan kau tak bagi tahu. Saya tak mau, saya bagi tahu ni supaya saya berlepas diri. Saya nak bagi tahu supaya inilah sebenarnya. Kalian nak buat macam mana kepada saya itu terserahlah, tapi saya akan terus doakan supaya kalian semua mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia lagi. Jangan dah mati kamu datang pakai baju compang-camping, dawak tempurung depan rumah minta tolong sedekah bagi. Tak mampu kami nak bagi dah. Masa hidup lagi kamu tak buat. Ibu dia tadi, iaitu mengenal Allah dia. Macam mana? Ya. Kamu rasa dengan amal-amal kamu dapat menyelamatkan kamu. Bukanlah Allah tak bagi buat amal. Allah dah bagi tahu, innal ladzina amanu, pastikan dulu kau kenal aku, beriman pada aku. Aku akan uji. Aku bukan kata kau beriman je, aku akan uji. Jadi nak uji tu kena ada guru pembimbing rohani. Dia yang tahu ujian ni daripada Allah. Tapi kalau kau tak ambil belajar ilmu mengenal diri, mengenal Allah, bagaimana Allah nak uji kamu? Kamu nak ambil SPM, lepas SRP, kamu tak belajar tu. Memang kamu ambil, memang tak pas. Kamu tak belajar. Jadi belajar dulu mengenal diri, mengenal Allah. Baru datang ujian iman, barulah kita layak ambil. Tapi kalau kita tak belajar, macam mana Allah nak bagi? Garanti tak pasnya. Allah tu lebih bijaksana lagi. Jadi jangan kau minta kepada Allah untuk supaya diri kamu itu dapat kemuliaan di sisi Allah selagi kamu tak belajar. Allah suruh belajar, kenal aku dulu. Baru innal ladzina amanu, kau dah kenal Allah, kenal diri daripada pembimbing-pembimbing rohani. Kalau zaman Nabi, sahabat Nabi SAW pembimbing rohani, dan zaman tabi'in sahabat itu pembimbing rohani, dan zaman-zaman kita ni para wali-wali Allah, arifin billah, mursyid, itulah pembimbing kita. Al ulama warasatul Anbiya. Kita jumpa bukan yang bertaraf, ulama yang maknanya hanya ulama yang mata kepentingan selain daripada Allah. Mereka menginginkan keinginan ke upah-upah. Itu bukan warasatul anbiya. Itu bukan itu kamu yang nilai sendiri. Bagi kami itu bukan warasatul anbiya. Warasatul anbiya, dia pertama sekali dia kenal diri, kenal Allah, dia tak mau ada keakuan diri. Itu dah sesahnya, itu warasatul anbiya. Nabi Allah semua suka, para sahabat semua suka orang begitu. Kerana dia betul-betul ikhlas, betul-betul dia tak mau apa-apa pun. Upah dia dah dapat, upahnya adalah Allah. Cukup dah, hasbunallah wa ni'mal wakil dah. Tu. Kalau selagi nak ada bahasa itu maknanya tu ulama tu masih ulama yang belum Rabbani, yang belum kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang berlaku sekarang dalam kehidupan kita. Kalau kita tak betul-betul, kerana banyak dah keliling kita semuanya munafikun, semuanya orang-orang yang jahil tentang Allah. Kalau kita tak betul-betul, kita turut terikut anak cucu kita, ya Allah, tak selamat kita di dunia dan juga di akhirat. Sedangkan Nabi SAW menyuruh kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nabi suruh itu. Sebab Allah berfirman di dalam Quran itu menyuruh, kerana Nabi selalu mengamal, minta diselamat di dunia, selamat, lebih-lebih lagi di akhirat mendapat hasanah, kebaikan. Apa itu kebaikan? Sentiasa merasakan Allah, buang keakuan diri. Itulah hasanah. Dan fakina azabana, dijauhkan, jangan sampai kita nak lagi rasa ada keakuan diri, dijauhkan dari azab. Keakuan diri itu adalah azab. Fakina azabanar. Itu sebenarnya tadabbur yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. Dan mestilah ada orang yang kita nak lihat dalam kehidupan kita. Para sahabat dia menampak sendiri pembimbing rohaninya Rasulullah SAW berkeadaan begitu, nampak jelas. Dan kita kena cari orang yang bersifat begitu. Bukan pandai cakap je. Dia gunakan ayat Quran gini-gini, dia tutupkan diri dia jahil pada Allah tu. Mana boleh engkau tak kenal diri, tak kenal Allah, engkau nak tadabbur ayat-ayat Allah, tipu, bohong, kazib. Iblis tu lebih handal lagi. Bab tadabbur, bab dia tahu asbabul nuzul, turun Al-Quran, turun asbabul nurut, hadis-hadis Nabi, dia lagi faham daripada Adam sampai sekarang.
Lagi senang dia tipu kau, kau kata kau pandai. Tapi orang ahli Allah, engkau tak boleh tipu, kata Allah. Dia ikhlas, dia fana, dia berada dalam kekuasaan aku. Kau tak boleh goda iblis. Dia hamba-Ku yang telah aku sucikan, telah aku bersihkan. Hilang akuan diri. Kau tak boleh buat apa-apa. Itu yang iblis takut. Dia halang-halangkan. Jangan bagi jumpa si Haji. Jangan bagi jumpa belajar mengenal diri, mengenal Allah. Dia halang macam-macam cara. Tu pasal sedikit Rasulullah kata. Jadi itulah saya cakap tadi. Berpalinglah daripada yang banyak sekarang ni. Uzlahlah kita. Bawa diri kita keluar betul-betul. Ya. Keluar betul-betul, jangan ada keakuan diri. Kena bersama-sama dengan orang-orang yang nakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa membawa diri mereka, membuangkan keakuan diri mereka, sentiasa mengesakan. Kita kena ada duduk satu kumpulan. Kalau langsung kita seorang-seorang, kita tak kuat. Ya. Jadi kita perlu duduk jamaatun, berjamaah dengan jamaah yang betul-betul kenal diri, kenal Allah. Hidup ni akan jadi indah bila kepengetahuan kita sama-sama mengenal diri, mengenal Allah. Walaupun kita 2 orang, 3 orang, tapi kita rasa bahagia sebab kita ada teman. Ada teman, sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Ada teman dia yang sama-sama faham, sama-sama kenal diri, kenal Allah, bahagia kita. Kalau sama-sama ada ilmu, belum lagi tentu bahagia. Ni orang berilmu dengan berilmu pun berbalah-balah. Dia kata dia betul, dia kata gini, khilaf pun nak bergaduh-gaduh juga. Khilaf kan sama-sama betul Nabi buat, pun nak bergaduh juga. Tu tadi. Dalam sama-sama agama Islam pun nak berentak bergaduh, nak rasa dia betul. Sama-sama Islam berpecah belah. Tapi bila orang yang betul-betul ahli Allah, dia takkan bergaduh. Hidupnya bertambah kasih sayang. Bertambah kasih sayang. Kerana orang benar mengesakan Allah, hidup dia sentiasa kasih sayang. Dia tegas, dia tak mau ada keakuan diri. Itulah kasih sayang yang sebenar. Dia tak mau saudara dia ada rasa keakuan diri. Itulah kasih sayang yang sebenar. Tapi kalau kita biarkan orang tu ada akuan diri, kita ni maknanya biarkan sahabat kita berada di dalam azab lah maknanya. Maknanya nanti Allah Ta'ala kata, mengapa kau biarkan saudara kau sesama Islam kan setubuh, sesama mukmin setubuh. Kalau dia tu tak kenal diri, tak kenal Allah, kau pun akan merasa tak kenal. Kau rasa dia tak selamat, kau kena tolong. Itu yang ada pada jiwa orang-orang yang kenal diri, kenal Allah. Dia hidup dia berkasih sayang. Bukan dia marah, bukan dia tegas. Tetapi dia nak bagi tahu dia sayang kepada kita. Maka tu macam-macam cara, pecah kepala dia memikirkan macam mana nak tolong kita. Engkau pula menuduh, kata dia macam-macam lah. Tapi dia tetap juga tengah malam bangun doa minta pada engkau. Engkau benci dia pun dia tetap doa, ya Allah. Dia tak tahu, jangan apa-apakan dia, ya Allah. Tolonglah bagi pengetahuan tentang diri engkau kepada dia, ya Allah. Engkau lebih tahu dia, hamba engkau. Aku tak tahu benda, ya Allah. Engkau yang boleh ubah dia, ya Allah. Dia pujuknya Allah Ta'ala balik. Supaya jangan balas pada, balaskan kebaikan. Begitulah perangai, sifat, akhlak mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang nak bunuh, ketika orang nak sihir, ketika orang berbuat macam-macam menghina, Nabi tetap berdoa juga. Abu Jahal buat macam-macam, bagi upah 100 ekor unta ke apa, tetap juga Nabi doakan dia juga. Bayangkanlah, ya. Sayyidina Ali dicocok, bunuh sakaratul maut oleh Abdul Rahman Muljam. Sahabat dia kata, kau nak apa kan Abdul Rahman Muljam? Aku nak bunuh dia boleh. Apa Sayyidina Ali kata? Dalam sakaratul maut, sakit amat sangat. Sayyidina Ali kata apa? Aku teringat firman Allah, memaafkan itu lebih baik. Aku maafkan dia. Ya Allah. Kita baru dihina sikit, baru dihina dalam perjuangan. Ini adalah kecil punya hal lah. Jangan kita anggap besar lah. Ini kecil punya hal lah. Tak ada apa benda, tak usah layan. Kecil punya hal. Itu Sayyidina Ali, sahabat-sahabat Nabi tu, wali-wali Allah, lebih teruk lagi. Diuji oleh Allah dalam bawa kerja agama ni. Jadi itu yang kalau kita perlu ikut, duduk dengan guru-guru mursyid ni, baru kita nampak sifat dia tadi akan keluar. Ini kita benci, kita tak tahu perangai yang betul-betul dia, kita tak duduk dengan dia. Macam mana sifat dia, ihsan dia tadi kepada masyarakat. Dia nampak Allah Ta'ala dahulu kan, sampai dia cari jalan bagaimana untuk memikirkan untuk menyelamatkan kita tu. Tanpa kita sendiri pun memikirkan, kita pun
Tak fikirkan untuk selamat dia fikirkan untuk kita nak selamatkan kita supaya dapat Allah. Supaya selamat nanti di alam barzakh. Kita tak tahu apa benda, tapi dia punya ya. Begitulah sifat Allah, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak perkenalkan, ingin aku dikenali supaya tahu kita tempat yang paling selamat adalah merasakan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup. Tak ada jalan lain lagi. Jangan dicari jalan lain lagi. Oh, ada ni apa ilmu Sukma Raja, ada ilmu dia pelik-pelik nama dia. Boleh tak saya masuk ni ilmu ni? Yang kita duk belajar ni sekarang, ngesakan Allah, kenal diri. Ini yang paling tinggi Nabi kata. Tak ada yang lebih tinggi lah, tak ada yang lebih tinggi lagi. Tak ada amalan yang lebih hebat lagi, yang lebih ulal, melainkan ini. Ilmu ma'rifatullah. Alhamdulillah kita dah dapat. Jangan pula kita rasa macam ada lebih tinggi lagi. Itu tersilap kita ni. Bukan saya tak bagi belajar, tapi ini yang paling tinggi. Mengapa kita nak turun balik? Turun balik pun nanti nak naik balik, mengesahkan Allah balik. Duduk sini teruslah. Jangan ubah-ubah lagi. Saya jumpa guru mursyid tarikat Sazaliyah. Guru atau guru dia pesan sampai dah 34 sampai kepada Imam Ali. Dia pesan jangan lari daripada tajuk apa, engkau jangan fikir banyak. Apa guru kau mursyid suruh buat ajalah. Kau jangan fikirkan nak buat ni nak buat ni, kau tak mampu. Biar guru tu yang susun. Engkau ikut dia arahan guru mursyid kamu. Selamatlah engkau. Itu pesanan daripada guru. Tapi kalau kita tak ada guru pembimbing rohani, siapa kita nak ikut? Pemimpin kita sekarang. Boleh ke? Pernah kita tanyakan soalan kepada pemimpin-pemimpin kita, adakah engkau dah mengenal diri, mengenal Allah? Apa dia akan jawab? Aku kenal Allah. Kenal Allah di mana? Sebut nama Allah ke? Ataupun ada sanad-sanad dia sampai kepada sahabat Nabi, sampai Rasulullah, ada ke? Itu tak ada. Tak ada makna kamu tak tahulah mengenal Allah. Dia mesti ada sanad dia sampai guru wali Allah sampai sahabat Nabi, sampai Abu Bakar ke, Ali ke, Omar ke, siapa-siapa pun, sampai kepada Syekh Abdul Qadir, sampai pada sahabat Nabi, sampai Rasulullah. Tu sanad tu ada ke? Tak ada. Ini belajar kitab ni sampai guru-guru macam ni. Yang guru pun tak ada juga. Ini saya cakap tadi. Kita tak kenal Allah, bagaimana kita nak kupaskan ayat-ayat Allah? Kita tak faham, tak kenal Allah, macam mana kita nak faham hadis Nabi ni kita nak bawa? Salah kita menafsirkan. Nanti kita kata, tu bida'ah, ni bida'ah, tu tak boleh. Lama-lama, engkau yang buat bida'ah. Tu, kau cakap orang semua bida'ah, dan sudah engkau sendiri pakai mikrofon tu bukan bida'ah. Biol tak biol otak engkau, sumbang tak sumbang tadi. Engkau sendiri buat sumbang, engkau nak kata orang sumbang. Engkau sendiri sumbang telah-telah. Pakai mic kan, tak Rasulullah ada pakai mic ke? Kenapa pakai mic? Tu tadi. Kalau nak betul-betul ikut bida'ah, kata semuanya, Nabi tak buat. Engkau tu Nabi buat pakai mic. Pakai serban tinggi, ulama tinggi, pakar hadis, pakar apa ni, Quran, tapi jahil tentang Allah. Begitulah jadi sekarang ni. Jangan kita nampak dia pakar hadis, dia pakar Quran, bukan saja kesohina dia. Tengok dia kenal diri, dia kenal Allah tak? Tu. Kalau dia jahil tentang Allah, jangan ikut. Fatwa dia semua menyalahi. Itu sebenarnya. Ini yang jadi masyarakat kita sekarang, tengok. Habis lintang pukang masyarakat kita Islam sekarang ni. Sebabkan jenis inilah. Yang Rasulullah SAW takut, yang Sayyidina Ali sendiri takut. Rasulullah pesan, inilah yang akan merosakkan umat. Orang yang pandai, orang yang ada ilmu banyak, orang yang beramal banyak, tapi jahil pada Allah. Ini yang merosakkan masyarakat umat kita, kata Sayyidina Ali. Ini bukan saya cakap. Sayyidina Ali dapat daripada Rasulullah. Jadi itu saya cakap tadi. Kan bukan saya dah benci orang Al-Quran, orang hadis. Tapi tengok dia. Kenal diri, tak kenal Allah. Kalau tidak, dia hanya baca je. Tak lepas daripada macam orang Khawarij. Lebih pakar dalam Quran. Pakar hadis Nabi. Tapi, dia salah gunakan ikut hawa nafsu dia. Mentadaburkan ayat. Hingga dia tak nak bergabung dengan sahabat-sahabat lain. Dia tahu dia punya pendapat dia betul. Sampai dia kata bunuh Sayyidina Ali bagus. Sampai pendapat dia gitu sekali. Iblis datang membisikkan. Jadi Abdul Rahman bin Muljam, dia tikam Sayyidina Ali. Dia rasa bangga, aku dapat bunuh orang yang paling jahat, dia kata. Nampak? Dia tafsirkan tadabbur ayat sendiri. Dia tak nak bergabung dengan sahabat-sahabat Nabi. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita sentiasa nak berjamaah. Kenal diri, kenal Allah, kita berjemaah, berkumpul, minta pendapat.
kita tak menyalahi, kita nak membetulkan. Ini bukan kita menyalahi, kita nak membetulkan. Tapi awas, jangan menyalahi kami. Kami ada nas-nas kami. Kalian yang nak merobohkan makam Rasulullah SAW. Kami yang bangkit menyerang, kata jangan makam Rasulullah tu sampai kamu nak robohkan. Pelik kamu ni. Tu tadi. Sudah-sudahlah tu. Jangan lagi kita nak rasa diri kita ni sombong. Sudah. Sebab apa? Kesombongan tu adalah datang daripada keakuan diri. Keakuan diri itu datang bila kita tak mau mengenal diri kita, tak mau mengenal Allah, maka akan datang selalu kesombongan, akuan diri, maka kita tak akan faham. Kita rasa kita betul dah sampai bila-bila pun. Padahal dalam keadaan ini adalah keadaan yang paling rugi, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan saya cakap, ni saya cakap ni benar-benar saya sayang. Saya tak nak nanti dakwa saya di padang mahsyar. Saya dah bagi tahu. Dan saya tak nak di hadapan Rasulullah menanyakan saya, bagaimana, apakah kau telah sampaikan? Sebab saya menerima ni sanad ni sampai pada Rasulullah dan tak lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana inilah ilmu mengenal diri, mengenal Allah, inilah syafaatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi ada ustaz lagi juga. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarafata a'yun wa la aqalla min dhalika wa la ila ahadin min khalqika ya ni'mal mujib ya ni'mal nasir ya ni'mal wakil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna fatahna laka fathan mubina. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Pada saat ini keadaan umat sebenarnya kronik. Keadaan umat sebenarnya parah. Kalaulah ada indeks indeks untuk meletakkan kadar iman, kadar tauhid, kadar tasawuf ataupun indeks tazkiyah, indeks tazkiyatul anfus, maka indeks tu corot sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad. Allah meletakkan, bila kita ni ustaz kan, banyak panggilan-panggilan telefon yang mengadu tentang pelbagai masalah. Kadang-kadang saya melayani watak-watak berjam-jam. Kadang-kadang sambil makan nasi. Kadang tu punyalah lama dia cerita masalah tu, saya nak terbuang air kecil, saya letak kejap dekat depan tu, saya suruh tunggu sekejap dalam seminit dua. Lepas tu keluar bilik air, sambung cerita orang, masalah masyarakat. Mungkin saya keturun mak saya dulu adalah pendengar yang baik. Ramai orang datang rumah mengadu macam-macam masalah, daripada orang kampung sampailah kepada anak-anak murid, masyarakat, saudara-saudara, rakan taulan dan sebagainya. Kita tak ada berapa pun yang boleh kita buat, tapi hanya mendengar saja celoteh dia. Jadi saya mendapat pelbagai cerita-cerita rakyat, betapa sadisnya kita melihat perpecahan
Bukan di peringkat parti-parti politik, tapi di peringkat kekeluargaan. Yang sayangnya itu keluarga yang berpecah itu merupakan keluarga yang dari segi keilmuan dia tinggi, dari segi keilmuan dia tinggi, dari segi kejayaan dia tinggi, dari segi corporate status dia tinggi. Jadi punca dia tak lain dan tak bukan balik kepada hal ini juga sebenarnya, iaitu keakuan diri tu. Allahumma salli ala Muhammad. Dia apabila tidak diuji, kita tak tahu. Tetapi bila diuji, baru kita tahu. Apa contoh dia? Contoh dia bila kita bersahabat. Ada 3 orang lah bersahabat. Diorang tak pernah teruji. Jadi diorang tak tahu akhlak masing-masing. Cuba naik bukit sekali. Menaik bukit sekali, akan dia menempuh pelbagai ujian. Cuba mendaki gunung Everest sekali, menempuh pelbagai ujian. Ujian tu sampai ke tahap genting lah. Kalau naik gunung Everest tu agaknya ujian tu sampai ke tahap tali harness tu tinggal 1. Tapi 3 orang nak pakai. Teruji. Apakah kita nak tolak kawan untuk menyelamatkan nyawa sendiri? Ataupun kita seperti sahabat, kita ithar. Kita berikan tali harness tu, tali keselamatan tu kepada, tak apa, awak teruskanlah perjalanan awak. Saya biar beku lah kat sini, mati tak apa. Awak muda lagi. Yang anak yang si muda ni pun menolak. Tak ada, pakcik dulu. Saya tak apa, saya tak ada anak. Pakcik ada anak cucu, pakcik kena selamatkan nyawa pakcik. Adakah nak macam itu ataupun berebut? Seperti dalam drama, demi nak menyelamatkan nyawa sendiri, kita, Allahumma salli ala Muhammad, mengorbankan orang lain. Watak sahabat macam mana? Watak sahabat ialah ithar. Dalam kitab Fadilat Amal ada tajuk ithar. Pelbagai kisah dalam tu, hadis tentang bagaimana ithar para sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalaulah dalam bentuk tips lah yang boleh diamalkan, cuba amalkanlah, dapatkan perkara yang serendah-serendah dalam masyarakat, iaitu baik sangka dan kasih sayang. Tema saya bercakap masih lagi baik sangka dan kasih sayang. Rupa-rupanya susah nak baik sangka dan berkasih sayang. Jadi baik sangka dan kasih sayang ni rupanya saya mula-mula dengar daripada Tuan Guru Walid Al-Malik. Jadi Walid Al-Malik ini dia cakap benda tu. Macam Syekh Aziz dia cakap pasal keakuan diri kan, yang tu je kan. Masa saya sempat berguru dengan Walid Al-Malik tu, dengan Syekh Fakhrul Razi tu. Syekh Fakhrul Razi tu asyik cakap benda tu. Kasih sayang baik sangka, kasih sayang baik sangka. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kasih sayang baik sangka ni rupa-rupanya akan teruji di peringkat adik-beradik. Macam mana kita nak dapatkan kesatuan dengan adik-beradik itu? Bila tengok contoh. Ni contoh je ni, bukan betul. Katakanlah Pak Lang ada 5 adik-beradik. Pak Lang asyik main mengaji, yang ni adik-beradik lain kita ajak main. Lama-lama adik-beradik lain kata,
Pak Lang ni, dia nak buat satu escapism. Dia kata, Pak Lang ni dah terlibat lah ajaran sesat apa. Jadi diri dia terpelanting keluar. Tu contoh dia Pak Lang tu. Contoh. Jadi bila ada baik sangka dan kasih sayang, benda tu tidak terjadi. Bila ada baik sangka dan kasih sayang, banyak beribu berjuta masalah selesai. Masalah selesai. Bahkan masalah di peringkat parti-parti politik pun boleh selesai. InsyaAllah. Di peringkat parti-parti politik pun boleh selesai. Ya. Contohlah, dulu Datuk Seri Anwar Ibrahim tu kawan baik tu dengan Tuan Guru Haji Hadi. Cuba amalkan baik sangka dan kasih sayang dalam diri tu. Mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim yang diuji dengan amanah yang lebih besar, iaitu Perdana Menteri. Inilah masa dia untuk dia mengamalkan baik sangka dan kasih sayang. Jadi dia buat sesuatu yang pelik. Contohnya, dia lantik Tuan Guru Haji Hadi contohnya sebagai timbalan Perdana Menteri dia. Saya ingat pemikiran di luar kotak sebegini menyatu padukan umat. Bukan masih lagi berpemikiran di takuk lama. Allah bagi takuk baru. Jadi kita kena ada pemikiran baru. Dah Allah bagi contoh dah pun. Presiden Indonesia Bapak Jokowi melantik Ketua Pembangkang sebagai timbalan presidennya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan Singapura yang dikatakan macam-macam itu, diletakkan presidennya seorang muslimah. Ini tidak kita jangkakan. Maknanya pihak Dajjal sendiri pun menggunakan kaedah kasih sayang untuk menyebarluaskan pengaruh. Mereka menggunakan love. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Pihak Kristian dia menggunakan love, cinta sebagai trademark. Jadi pergi ke gereja boleh ambil duit. Boleh ambil duit daripada tabung RM50. Tulis nama dengan nombor telefon dia. Kita Allahumma salli ala Muhammad. Tabung masjid tu orang curi RM1 pun masuk penjara RM2. Curi RM14. Di sebuah negeri lah ada kes masuk harian Metro. Curi tabung masjid. Masuk lokap penjara. Allahumma salli ala Muhammad. Tak apalah bab tu. Tapi ada kisah benar lah. Di sebuah negeri, bukan sebuah negeri, di banyak negeri lah adalah kes lagu tu, ada CCTV semua kan. Jadi cuba kita berfikiran di luar kotak. Masjid-masjid kita tambahkan kasih sayang, baik sangka, kita buka tabung. Jadi siapa nak ambil, bubuh nama dengan nombor telefon, ada CCTV lah. Ada CCTV di situ kan. Cubalah tengok apa jadi kan. Cubalah. Sebab gereja dah buat. Kan. Jadi kita cuba, kita yang Islam ni yang sebenarnya kasih sayang itu adalah trademark bagi agama kita. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Maka amalkan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita amalkan tema ini, kita buatlah betul-betul membuang keakuan diri ni, dia akan mai sendiri. Pelbagai buah-buah dan keindahan Islam tu dia akan mai sendiri. Jadi membuang keakuan diri ni dia macam seumpama payung paling tinggi lah yang menghasilkan, macam pokok yang tinggi yang menghasilkan berbagai buah-buahan yang enak-enak, faedah-faedah yang lazat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan akhir kalam, saya ingin
menjelaskan segala yang diperkatakan adalah merupakan rezeki daripada Allah. Dia begini, jangan kita kata asyik cakap benda yang sama je. Saya nak tanyalah kan, orang yang asyik cakap benda yang sama je tu, cuba dibagi talk benda yang sama tu, boleh tak? Kalaulah seorang syekh tu cakap benda yang sama, seperti contohnya sabar, cakap pasal sabar je bertahun-tahun cakap pasal sabar. Lepas tu ada seorang santri mengomel, syekh ni asyik cakap benda yang sama, itu sabar. Suruh sabar. Lepas tu nak tanya santri tu, orang yang komplain tu, cuba kau bagi talk kepada adik engkau berkenaan dengan sabar. Mampu tak bagi talk selama 1 jam berkenaan dengan sabar? Saya ingat 1 minit pun dia tak mampu, ataupun 5 minit pun tak mampu cerita pasal sabar. Maknanya apa? Maknanya dia belum dapat tu. Sebab benda ini, dia berkenaan dengan ihsan ni, kita tak tahu bila kita boleh dapat. Katalah syekh tu dia mengajar tentang sabar, dia akan mengajar tu sampailah Allah suruh tukar topik lain. Maknanya selagi Allah belum suruh tukar topik lain, maknanya belum habis cakap. Maknanya kita ni belum habis dengar, ataupun kita yang mendengar ni, kita belum dapat lagi sabar. Jadi syekh kita tu, guru mursyid kita tu, dia akan cakap sabar bertahun-tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun, mungkin 20 tahun. Okey, katalah dah tergolong di kalangan as-sabirin, baru dia cakap pasal lain pula. Contohnya dia cakap pasal muttaqin tak, sifat takwa pula. Dia cakap pasal takwa, cakap pasal takwa, tak tahu berapa lama. Sampai anak murid dia dapat takwa, dia baru dia buka bab lain pula, bab jihad contohnya. Takwa. Macam mana nak tahu si anak murid ni dia bercakap pasal takwa? Apabila dada dia tu membuak-buak, melimpah-limpah penceritaan tentang takwa. Apabila dada dia tadi, kalau bab sabar, apabila anak murid dia tu ilmu tentang sabar membuak-buak, melimpah-limpah daripada dada dia, dan dia boleh limpahkan pula orang lain sekeliling dia, lapangan dia, lingkungan dia, anak-anak buah dia, anak-anak murid, anak-anak saudara ke apa, anak-anak buah lah, apa tu berkenaan dengan sabar. Jadi siapa yang dengar ceramah dia akan jadi sabar pula. Macam tu. Jadi inilah dia limpahan nur yang kita ambil daripada Rasulullah. Rasulullah limpahkan pada sahabat limpahkan kepada tabi'in limpahkan pada tabi'in. Inilah dia tradisi agama Islam. Mengambil Nasihah ni maksudnya isi. Mengambil isi daripada dada. Dari dada ke dada. Dari dada ke dada. Itu tradisi Islam zaman salafus soleh. Bukan ambil daripada muka buku, bukan ambil daripada Instagram, bukan ambil daripada TikTok, bukan ambil daripada buku, bukan ambil daripada ijazah PhD. Bukan salah benda-benda tu semua, tetapi tradisi salafus soleh tu nak kena ada juga. Yang salahnya bila meninggalkan sunnah salafus soleh tu, mengambil saripati agama melalui pertemuan dari dada ke dada. Sebab tu seruan berguru ataupun mencari guru mursyid ini adalah, bagi saya, adalah seruan yang sangat relevan pada hari ini. Sangat penting dan perlu untuk menemukan anak-anak dengan guru mursyid. Kerana Imam Ghazali juga berpesan dalam Tarbiyatul Auladnya, iaitu tanggungjawab ibu dan bapa mencarikan guru mursyid untuk anak-anak dia. Itulah dia awaluddin ma'rifatullah tu. Bila melakukan proses awaluddin ma'rifatullah, maka dia belajar apa pun dia dapat memandang wajah Allah. Dia belajar apa pun, walaupun dia belajar matematik tambahan,
Tak ada langsung alik bata, tapi dia tetap melihat wajah Allah. Walaupun dia belajar fizik, tetap dia melihat wajah Allah. Kerana wahyu yang pertama diturunkan tu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan. Jadi semua benda kena melihat wajah Allah. Semua benda mesti dibaca dengan wajah Allah. Semua keilmuan mesti dibaca dengan wajah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah satu cabaran. Bila maknanya kita melihat telefon ni, kena mesti hadirkan wajah Allah dulu. Baru kita boleh ambil telefon. Baru kita boleh ambil teknologi. Walaupun dia datang daripada Yahudi. Hadirkan dulu wajah Allah. Walaupun dia daripada Yahudi. Ikutlah macam mana cara. Melalui jalan falsafah ke. Melalui jalan perguruan ke. Melalui jalan nur ke. Kalau susah sangat, melalui jalan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu setiap perkara hendaklah dimulakan dengan bismillah. Dalil dia, setiap perkara hendaklah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tu dalil dia. Bukan tak ada dalil, ada dalil. Semua ada dalil. Semua ni berkatakan ada dalil. Kita je yang tak tahu. Jahil. Jadi ilmu baik sangka dan kasih sayang ini sangat perlu. Supaya kita tidak jadi golongan-golongan yang mana dalil? Mana dalil? Oh, tak ada dalil, bid'ah. Selesai lagi masalah. Masalah cabaran utama adalah akidah. Masalah seperti firqah-firqah dalam akidah milal wan nihal ni. Cabaran dua utama ialah Syiah dan Wahabi lah. Syiah Wahabi yang picisan-picisannya lain tu Qadiani lah, itulah, inilah. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah sendiri akan selesai kalau anak di peringkat kecil, anak lagi sudah dibawa, diperkenalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa kena ni? Kenapa nak bertemu Allah kena melalui guru mursyid? Mana dalil dia, Ustaz? Allahumma salli ala Muhammad. Dalil dia memanglah pelik sebab soalan tuan tu pun pelik. Jadi kalau sampai bertanya ke tahap tu, saya nak bertanya, kenapa Allah Ta'ala suruh sujud kepada Adam? Adam tu makhluk, kenapa suruh sujud kepada Adam? Ada pula seorang makhluk yang protes ni. Nasib baik dia tak kata, Adam tu makhluk tu, ya Allah, ini kalau sujud ke Adam syirik ni. Zaman tu tak ada Wahabi lagi. Ataupun kita boleh katalah, maksudnya Azazil tu masa tu dah jadi Wahabi lah. Pasal dia cakap macam tu. Kalau dia kata dia mengajar pula Allah Taala. Ya Allah, ini tak boleh sujud dekat Adam ni. Syirik ni ya Allah. Dia mengajar Allah pula. Boleh sanggup ke macam tu? Dia mengajar Allah pula. Dah Allah Taala suruh sujud kepada Adam. Sujudlah, kenapa pula? Adalah rahsia dia. Engkau lah kena congkil apa rahsia dia. Bukan suruh sujud kepada Adam sebagai Adam. Dalam Adam tu ada Nur Muhammad. Bukan suruh sujud kepada Nur Muhammad. Dalam Nur Muhammad tu ada Nurullah. Bukan suruh sujud kepada Nurullah. Di balik Nurullah tu Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di situlah ujian. Ujian Allah nak kelaskan siapa yang sombong daripada kalangan umat dia. Jadi ujian ini adalah ujian berkenaan dengan ihsan. Islam saja tak cukup. Iman saja tak cukup. Kena ihsan. Akan tibanya datang ujian ihsan tu. Ujian ihsan tu akan datang. Untuk Allah nak kelaskan siapa yang bisa duduk di hadrat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Nak masuk syurga, boleh masuklah. Masuk syurga. Jadi Islam, insya-Allah syurga dalam tangan. Jadi mukmin, insya-Allah syurga atas sikit. Tapi nak duduk di hadrat dia, kena ihsan. Kalau dah ihsan, insya-Allah mukmin dan muslim. Dia tak ada ihsan tapi tak muslim, tak mukmin. Tak ada. Dia automatik ihsan itu dia akan jadi seorang muslim yang mukmin juga. Orang-orang ihsan itu, Islam, iman, ihsan itu dia. Allahumma salli ala Muhammad. Dia ada ujian dia. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi peristiwa ataupun drama Allah Ta'ala suruh sujud kepada Adam tu merupakan ujian. Apa yang kita boleh ambil dari situ? Apa yang kita boleh isti'ab daripada peristiwa itu? Iaitu seruan mencari guru mursyid.
bukannya suruh mempersekutukan Allah, bukan suruh menduakan Allah, bukan suruh menjadikan Allah tu ada perantara. Dah, guru mursyid ni dia campak kita kepada Allah. Dia campak kita kepada Allah. Apa dalil dia, Ustaz? Dalil dia solat bertambah khusyuk. Dalil dia lepas kita pertemuan dengan guru mursyid, solat. Guru mursyid yang benar, bila kita solat tu bertambah khusyuk, mudah mengalai mata, tak rasa lama je berdiri. Yasin boleh habis dalam satu rakaat. Allahumma salli ala Muhammad. Rasakanlah sendiri apa yang saya kata ni. Malam yadhuq la yadri. Tapi bagi orang yang belum berjumpa dengan guru mursyid, hidup dia kiranya kalau dalam sekarang ini, maknanya tak tahu saya nak cakap macam mana. Saya hanya mampu cakap malam yazuk la yadri. Siapa yang tak pernah lalu, tak rasa, dia tak tahu. Susah nak cakap kan? Susah nak cakap. Ihsan ni benda berkaitan dengan rasa. Macam selalu para mursyid bagi contoh lah, iaitu durian musangking tu. Payah nak cakap musangking macam mana, kena rasa. Saya tak pernah rasa duri hitam. Saya bagi contoh diri saya ni. Saya tak tembak siapa-siapa. Semua yang saya cakap ni saya tembak diri saya sendiri. Jangan ada terkecil hati ke apa. Saya tak pernah rasa duri hitam. Jadi bila saya tak pernah rasa duri hitam, orang berjuta helai pun tulis PhD pasal duri hitam, saya baca pasal duri hitam, tak sah tuan-tuan. Saya punya ilmu saya tak sah. Tapi ada orang tak baca apa-apa pun pasal duri hitam, dia ambil rasa je. Tapi sah ilmu dia. Ihsan dia tu dah kerana telah merasa duri hitam. Jadi begitulah dia. Itulah dia maksud malam yadhuq la yadri. Siapa yang tak pernah rasa, dia tak tahu. Jadi baik-baik sangkalah, berkasih sayanglah. Baik sangka dan kasih sayang ni sangat perlulah dalam agama kita ini, kerana untuk mengelakkan pelbagai kemelut di peringkat keluarga kecil, iaitu bapa dengan anak, anak dengan bapa, bapa dengan isteri, suami dengan isteri dengan suami, dengan sesama adik-beradik, jiran, negara, politik, negara dengan negara. Allah, banyak, insya-Allah selesai. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta Allah telajak masa, terkasar bahasa, ada keakuan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT yang mana dengan hidayah, taufik, inayah, limpah kurnia, rahmat, kasih sayang, kurniaan dan keizinan kepada Allah SWT juga, maka alhamdulillah Allah SWT sentiasa meletakkan kita di dalam tempat yang sebaik-baik tempat, keadaan sebaik-baik keadaan. Itulah di majlis talk kenal diri dan kenal Allah SWT. Majlis kita nak hilangkan keakuan diri, nak buang leburkan, nak tanggalkan, binasakan keakuan diri kita dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimah kita nak nafi, kita nak buangkan dulu, nafikan dulu, barulah isbatkan kekuasaan Allah SWT, keyakinan hakul yakin bahawa Allah Ta'ala lah yang memberikan segala-galanya. Ya, alhamdulillah pada petang ini guru kita, ustaz kita menekankan sangatlah tentang satu rahim, ukhuwah, satu padu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan kamu pecah belah. Tali Allah yang ini kita hilang keakuan diri dan kita yakin, hakul yakin, ma'rifatullah dengan Allah SWT, kudrat Allah SWT. Kerana keadaan kita sangat parah, sangat teruk lah, sama ada di dalam negara dan keluarga dan sebagainya, perpecahan, berbalah-balah dan sebagainya. Jadi itulah yang Ustaz tekankan sangat, supaya kita sama-sama lah tolong-menolong, bantu-bantu agama Allah SWT ini. Apa ayat kata, tolong-menolonglah kamu dan bantu-bantulah kamu di dalam
alal birri wa taqwa. Dan jangan kamu menolong dan bantu-bantu dalam kerja-kerja keburukan, kerja-kerja kemaksiatan. Jadi itulah seruan yang kita sangat-sangat harap pada hari ini, kita sama-sama menyeru diri kita, menyeru sahabat-sahabat kita dan seluruh umat Nabi SAW ini, negara kita dan seluruh alam ini, supaya kita yakin kita letakkan Allah SWT dahulu di hadapan. Itulah bila kita letakkan Allah Ta'ala di hadapan, kita utamakan nombor satu kan Allah SWT, maka segala-galanya akan mudah. Akan datang kemanisan, akan datang ketenangan, akan datang sakinah, datang rahmat, pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya umat ini menjadi, negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala dapatlah kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka kebaikan apa tu sebenarnya bila kita dah betul-betul mengenal diri, mengenal Allah, menghala tujukan ke arah keesaan Allah Subhanahu wa taala, apakah kebaikan itu? Tidak ada lagi merasai keakuan diri. Itu sebenarnya Rasulullah pun bawa benda ni. Bila tak ada rasa keakuan diri, maka itulah yang manis tiada pahit. Sentiasa mengesahkan Allah seperti mana dia yang mengesahkan pada diri dia yang esa. Dia cukup dengan diri dia. Jadi saya nak sambung sikit cerita Gunung Everest tadi. Boleh Ustaz? Gunung Everest. 3 orang tadi yang saya dapat sikit cerita tadi tu. Apa tadi Ustaz? Dia punya apa tu? Sambungan dia apa tadi? Harness. Jadi harness tu tinggal satu Ustaz Satu. Jadi saya melihat pada ni lah, maknanya kita punya hala tuju ni kan. 3 sahabat tadi. Jadi bila kita masukkan benda ni, dari cerita Ustaz Ahmad tadi tu, kita masukkan benda ni, dia akan jadi apa sahabat-sahabat pendengar-pendengar YouTube, kita masukkan kenal diri, kenal Allah, tidak ada lagi merasai keakuan diri, kebaikan tadi tu, maka apa? Satu harness tu pun dia akan jadi 5 harness. 5 yang dikatakan apa? Ustaz cakap tadi, mengundang pertolongan Allah. Seperti terjadi saya pun tak ingat perang apa Ustaz perang yang apa tu, dia naik apa tu, dia pakai apa tu, panah tu, dia wama ramaita iz ramaita walakinna Allah ramah, perang apa saya tak ingat. Ada je apa tu, apa nama tu, anak panah tu, padahal ada 3-4 gitulah. Tapi Rasulullah kata kau jangan ni, kau ambil je, kau jangan pandang belakang, lebih kurang gitulah. Jadi sama yang Ustaz Ahmad cakap tadi, cerita Ustaz Ahmad tadi, maknanya kita ni mengundang pertolongan Allah. Dia tak ada lagi rasa keakuan diri dia. Semua pertolongan Allah sampai. Tu nampak kita nak cakap ni. Kebaikan yang dikatakan apa nama yang Rasulullah bawa ni. Dia dah tak ada, sahabat-sahabat dia pun kuat. Siapa ada benda ni, Ustaz Zee beritahu 50 kekuatan sahabat. Ya Allah, kalau sahabat Saidina Umar seorang tu pun dah kuat, setan iblis pun tak apa nak lalu tempat dia pun takut. Bukan takut lagi, tak nak dah lalu. Tak berani dah. Ini kan 50 sahabat punya kekuatan. Tapi bukan diri kita semua, tak ada yang menyatakan dia semua esa. Itulah yang kita nak cakap. Bila kita bawa benda ni, apa-apa kehidupan kita ni akan jadi manis. Tiada pahit. Kekuatan dia apa dia? Tak kira lah musuh apa pun, bahaya apa pun, tak kisahlah, hantu, syaitan ke apa, tak ada. Tak kisahlah, tapi itulah. Dia menombor satukan apa Pak Langgar tadi, menombor satukan Allah SWT. Tu cantiknya kita. Dalam peperangan apa pun tak kisahlah. Kalau Syekh Tajuddin Singapura Ustaz cerita dulu, pistol letak ke tepi pun boleh meletup ke? Pisau ni dia cakap dengan Cina tu boleh meletup ke? Boleh meletup ke? Dia cakap dengan Cina tu boleh, bukan dia cabar, dia yakin pada Allah. Boleh meletup ke? Letak bom pun boleh meletup ke bom ni? Nampak?
Itu macamnya gitu. Kita nak kena ada benda ni. Orang-orang muda dan sebagainya. Pendengar-pendengar YouTube, sampaikanlah kepada kawan sahabat-sahabat kita bahawa ini adalah penting. Bukan kita nak berperang dengan orang, kita nak perang dalam ni. Supaya kekuatan tu datang. Dia dapat jamaatun, tadi ahli sunnah wal jamaah, Ustaz cakap tadi. Ahli sunnah wal jamaah, ahli Allah. Kenal diri, kenal Allah. Itu yang sebenarnya. InsyaAllah, saya setakat ini yang boleh saya sampaikan pada petang ini. Berjumpa lagi di episod akan datang insya-Allah. Sekian pada wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Seperti mana yang diperkatakan oleh Syekh kita dalam talk tadi, saya dah merasai betapa nikmatnya rasa kasih sayang hidup dalam berjemaah. Kasih sayang tu tak sama yang kita rasa apabila kita ada kaitan dengan seseorang, mungkin rakan sekerja, rakan sekolah, saudara mara ke, sayang juga. Tapi bila berjemaah dalam satu pengajian di bawah bimbingan seorang guru yang membawa hati kita untuk mengesahkan Allah SWT, rasa kasih sayang tu terlampau kuat, terlampau dalam. Jadi bila sahabat-sahabat yang dah menjadi ahli jemaah, yang dah mendapat bimbingan, tiba-tiba makin jauh, jadi kita nak tarik balik, rasa kesian, rasa macam kita yang jauh tu. Bukan sebab bukan kata kita nak tinggalkan dia, tak. Kasih sayang tu terlampau dalam. Jadi kita tak nak sahabat kita, ahli jemaah dan rakan-rakan YouTube di luar sana belajar sekejap terus macam orang kata apa, terus jauh. Tak. Sebab kita ni bila belajar ilmu kena Allah ni, memang akan banyak datang ujian, banyak datang bisikan-bisikan. Jadi dia akan bawa lagi banyak nikmat-nikmat kat dunia ni. Dia tunjuk kau ni dah tinggalkan nikmat dunia macam tu. Tapi bila kita dah jumpa titik dia tu, titik macam mana cara nak mengesahkan Allah, cara nak berkehidupan dengan Allah 24 jam, cara untuk nampak Allah dalam semua perkara yang kita buat, semua aktiviti kita buat tu, bila kita jumpa dah tu, nanti itulah lagi kuat kita punya rasa kasih sayang sesama kita. Jadi teruslah kita istiqamah untuk menghadiri kuliah yang disampaikan oleh Syekh Aziz di bawah bimbingannya. Semoga kita semua mendapat rahmat daripada Allah SWT. Dan sedikit soalan daripada rakan YouTube tadi, katanya bagaimanakah cara untuk mendapatkan hati yang bergetar apabila menyebut nama Allah. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala, apa yang diucapkan oleh sahabat-sahabat kita, teman-teman, saudara-saudari kita tadi, semua daripada Khatib Rabbani, daripada kalimat-kalimat yang kudus, daripada kalimat-kalimat Rabbi yang tak lain yang mereka ucapkan daripada kalam Allah, untuk tak lain ajak kita berkasih sayang, sama-sama selamat, kita dapat mengesahkan Allah benar-benar seperti mana Allah sejak azali abadi mengesahkan dirinya sendiri. Itu je matlamat kita. Bila kita dah dapat ni, kita nak ngajak manusia ke situ, betul-betul hilangkan akuan diri, betul-betul mengesahkan Allah seperti mana azali abadi Allah sentiasa begitu, awal akhir zahir batin. Jadi itulah. Jadi apa yang dibuat pertanyaan daripada sahabat kita tadi, saudari kita tadi, bagaimana nak mendapatkan tadi rasa bila kita menyebut nama Allah tu bergetar, takut dan rindu. Itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita kalau dapat faham betul-betul, yang bagi kita ingat Allah tu bukan kita. Jadi yang bagi kita sebut nama Allah tu bukan kita, tapi Allah.
Jadi yang bagi kita ingat kepada Allah, bergetar hati kita hanya Allah. Jadi pastikan betul-betul kita fitrah kita belum Adam lagi ada di alam ruh. Sebelum Adam tu terzahir 4000 tahun, Nabi Adam tu roh dia berkitar, asyik, rindu, bergetar, rindu nak Allah, nak tu je. Dan fitrah kita gitu sebenarnya. Fitrah ni dah memang gitu, Allah jadikan kita gitu. Ya. Sebab ni roh ni berasal daripada urusan Allah. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan roh ni begini, dia macam bala tentera lah. Dia Rasulullah kata roh ni sebelum dia turun ke jasad tubuh kita masing-masing, dia dulu 4000 tahun tu dia dah dengan Allah dah. Dia urusan Allah, dia dengan Allah dah. Dan berjanji dah tak nak lain. 4000 tahun. Berjanji dah, syok tu dengan Allah, asyik tu dengan Allah. Dan memang keadaan kita macam tu. Sebenarnya bila masuk ke tubuh kita, kita tak mau flashback balik asal fitrah kita gitu. Maka itu kita tak bergetar rindu. Sebab memang asalnya memang kita bergetar rindu asyik dengan Allah. Asalnya gitu. Tapi kita tutupi. Memang dalaman kita, roh kita memang gitu Allah jadikan. Fitrah nama dia. Fitrah ni dah memang gitu Allah jadi. Tapi kita bila ada rasa berkehendak, kemauan, tu tadi, nafsu, berkehendak, itu yang jadi kita terhijab tu tadi. Kita tak jumpa hala tuju sebenar. Macam Nabi Sulaiman, walaupun dia berkehendak macam-macam tapi tak masuk ke dalam kolbun dia tu, iaitu segala yang dia hendak, melainkan dia tumpukan kepada yang dalam tu tadi. Kita tidak, yang dalam pun rosak, yang luar kita tipu, kita tutupi dengan hiasannya. Dalaman kita tak dengan Allah. Maka itu kita sebut tak bergetar pun kita tak rasa apa. Janji kita orang nampak kita solat, kita puasa, kita orang nampak kita, padahal dalaman kita, pasal punca dia gitu. Saya cakap tadi, kita tak kenal fitrahnya kita ni adalah hak Allah Ta'ala sentiasa dengan Allah, tak pernah putus pun dulu. Jadi kita nak ingatkan balik, sebab bukan cari Allah tak perlu dicari. Kalau kita cari takkan kita jumpa. Sebab dia dah meliputi, nak cari mana, pergi mana pun dia ada kan. Jadi tak payah cari, Allah tu dah memang ada. Kita yang kena buangkan keakuan diri, buangkan. Sebab selagi ada akuan diri, selagi itu kita akan buta, tak nampak. Jadi melihat dengan penglihatan Allah nanti. Bila kita dah tak ada apa-apa, yang ada hanya Allah, hidup Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, kehendak Allah. Itu semua tu, kalau kita tak dapat duduk rasa di situ, maknanya kita masih lagi dalam keadaan jahil tentang Allah. Maka itu kita sebut nama Allah beribu kali pun bukan saya tak bagi, tapi kita tak dapat. Sampai dia datang rasa tu nanti, engkau tak ada, yang ada semua ni tak ada. Masa itulah datang kemanisan. Ini pun saya dah pecahkan ni, kupaskan, telanjangkan habis. Syarat dia begitu. Kena Nabi Musa pun syarat dia, kau nak tanggalkan kedua terompa, iaitu tanggalkan apa saja, engkau tak ada apa. Dunia tak ada dan diri engkau pun tak ada, dua terompa tu. Maknanya buang, tanggalkan. Tanggalkan tu. Memang tak boleh kita nak buat dulu, nanti sampai pertolongan Allah yang sentap sendiri. Allah yang sendiri, pertolongan Allah yang sendiri fanakan kita. Baru kita dapat, ya Allah. Macam-macam cara kita buat, tak dapat. Last sekali Allah tahu, datang pertolongan Allah. Kita tahu, ya Allah, tak ada siapa nak boleh buang diri aku. Engkau ya Allah. Waktu tu datang pertolongan Allah, mengundang pertolongan Allah. Waktu tu baru kita tahu, ya Allah, inilah kita dimatikan Allah. Sememangnya nanti baru kita tahu kita pun tak pernah hidup. Lalu Allah berikan kehidupan yang sebenar, yang hidup hanya Allah. Barulah kita nampak semua sekalian alam ini, semuanya adalah bayang-bayang cerita-cerita Allah, kisah-kisah Allah. Baru kita bergetar hati kita menyebut nama Allah. Kita nampak keagungan, nampak kebesaran Allah jelas. Dia yang mengontrol di langit dan di bumi sekalian alam ini, yang kita tak mampu nak ceritakan lebar luasnya.
lagi kita ceritakan lagi lebar luas Allah Ta'ala punya sekalian alam. Baru kita nampak keagungan kebesaran Allah tu jelas dan nyata, baru disebutkan tadi bergetar Allahu Akbar, hilang semua dah, semua termasuk kita nampak keagungan kebesaran Allah. Tu dan pernah satu ketika Surakah ni tadi dia nak dapat upah daripada Abu Jahal ke 100 ekor unta ke apa, dia nak upah siapa dapat bunuh Nabi. Bila kata tadi dia nak dekat nak kejar Nabi dengan nafsu Surakah tu, nak Surakah, Nabi lagi dekat lagi sejengkal lagi ke setapak lagi untuk dapat dia nak pancung Nabi daripada belakang. Malaikat Jibril bagi tahu, Allah bagi tahu, kata selangkah lagi Surakah akan tebas batang leher kau. Nabi pun pusingkan kuda, pusing tengok pedang pun sampai. Pedang sampai, dia sebut nama Allah tu, pedang tu Allahu Akbar, jatuh pedang tu. Kalimah yang bila orang tu sendiri sebut bergetar hati dia, hinggakan semua akan bergetar juga. Orang yang hatinya bila disebutkan nama Allah bergetar, begitu juga disebutkan mana-mana makhluk akan bergetar juga. Rindu dan takut pada Allah SWT. Tapi kalau diri kita sendiri tak ada. Jatuh pedang dengan getaran. Ini pernah berlaku pada diri saya. Bukan saya nak ceritakan tadi kesombongan saya, tak. Saya tak ada sebut apa-apa pun. Cuma saya ingat dia. Tak ada keakuan diri. Ketika orang tu nak dia cincang-cincang sayur orang. Tiba-tiba saya datang dari belakang, saya cakap, kenapa ni Pak Man? Dia pun pusing kepala, dia ambil parang ayam dia tu, dia nak tebas saya. Dia tak nampak saya belakang. Dia terus pusing, dia nak tebas. Tapi saya ingat, ya Allah, pedang tu parang tu jatuh. Tapi hati kita ni, tak payah kita sebut pun, hati kita Allah di dalam tu. Kan? Allah aja. Kalau kena pun Allah, tak kena pun Allah, kita kata. Kita nampak kekuasaan Allah tu bukan mana kita pedang tu jatuh tu kekuasaan Allah. Kalau kena kita pun kekuasaan Allah juga. Kita nampak gitu. Meletup ke tak meletup ke apa pun jadi, semua kekuasaan Allah. Kita nampak gitu. Kun fayakun tu maknanya bukan kehendak kita kapal tu terbalik. Tak terbalik pun kun fayakun Allah juga. Jangan kita ingat kun fayakun tu ikut nafsu kita. Kun fayakun ikut arahan Allah. Allah nak kata terbalik, tak terbalik. Kalau dia kata kepala saya kena pancung, tu kun fayakun Allah. Nabi Muhammad SAW pun Isra' Mi'raj pun situ juga. Balik pada sini pun dia Abu Jahal suruh naikkan kaki atas, dia naikkan kaki kanan atas. Turun naik kiri pula, kiri juga. Dua-dua angkat, jatuh juga Nabi. Diorang gelakkan juga. Tu pun kun fayakun Allah Nabi cakap. Itu yang mahalnya kita belajar ni. Bukan kehendak kita, semua kehendak Allah. Jadi ke tak jadi, tu semua kehendak Allah. Hina ke mulia ke, tetap kita bergetar redha dengan apa yang Allah Ta'ala susun. Jangan kita tak boleh menetapkan, dia yang menetapkan. Kalau kata kena tu fayang. Kalau kata tak kena tu kun fayakun Allah. Sayyidina Ali kata, kalau aku mohon tu betul-betul pada Allah, aku nak sesuatu tak dapat tu redha Allah, itu aku nak duduk situ. Begitu sekali dia kenal diri, kenal Allah tu, sampai hilang keakuan diri dia. Bukan dia mohon tu, kalau tak dapat kehendak, tu tak ada keakuan, tak dapat tu pun tu kehendak Allah. Dia tak ada keakuan diri dia, mesti nak dapat, tak ada. Dia mengikuti betul-betul apa yang Allah Ta'ala telah atur tadi, betul-betul. Gitu maksudnya. Jadi kehidupan kita kena berlaku gitu. Jadi kita ni beruntung, masih lagi kita menyaksikan sendiri warasatul anbiya. Para mursyid, para wali Allah, kita menyaksikan sendiri, kita berkehidupan, pernah jumpa dia, kita tengok sendiri perangai dia. Kan? Perangai dia maknanya dia mengikuti perangai-perangai warisan-warisan daripada Nabi semua. Jadi dia buat dalam kehidupan dia, bukan cakap. Kita intai tengok guru kita dululah, guru-guru apa yang jenis orang-orang yang sekarang ni susah kita dapat. Orang ni betul-betul ikhlas. 30 tahun dia mengaji, orang tak bagi duit 1 sen pun. Sampai orang yang dah dengar ngaji tu sampai datang dah kerja, dia kata bapak saya tak pernah bagi duit dengan apa Pak Atim, nama dia Pak Atim. Tak apa, dah dapat dah, dia kata. Padahal bapak dia tu sepanjang dia ajar ngaji, dia tak pernah
minta duit, tak pernah bapak dia bagi. Dia dah besar, baru dia terasa dia dah bekerja, dia nak bagi sikit dengan Pak Hatim. Pak Hatim kata dah dapat dah, dia kata. Kita berjumpa manusia orang yang dalam kehidupan dia, dia mengajar, dia apa, dia langsung tak ada fikir dalam otak dia, malahan dia kata dah dapat dah. Kita menyaksikan sendiri guru, bukan ilmu dia yang kita ambil, tapi perangai dia kita lihat tu tadi. Yang tak dapat pada orang sekarang. Itulah sahabat-sahabat melihat sendiri perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita nak jumpa orang-orang begini sekarang ni. Ini banyak kita melihat, minta maaf, kita nampak ilmu-ilmu aja. Tapi perangai sifat-sifat warasatul anbiya itu kita tak. Melainkan kita harus jumpa orang-orang begini. Ustaz Azai, dia banyak jumpa orang-orang ni, dia mengalami sendiri, melihat sendiri watak-watak guru-guru, mursyid-mursyid yang sifat dia tu tak ada pada sifat-sifat orang yang tak kenal diri, tak kenal. Kita intai sendiri malam-malam apa yang dia buat guru-guru ni. Kita bukan dengar cakap orang. Setiap malam dia beribadah pada Allah, menangis-nangis, mendoakan kepada kita semua. Tanpa kita minta, dia berdoa, memikirkan kepada kita macam mana masyarakat ni nak dibentuk macam mana. Tu Habib Ali Batu Pahat tu macam mana. Orang bagi dia baju selai, menangis dia. Orang balik, kenapa menangis Pak? Aku tak mau disoal nanti. Aku cukup ada 2 baju ni. Ni hari aku ganti-ganti. Ini kalau 3 aku takut disoal. Dia menangis. Dapat hadiah baju tu pun dia menangis. Padahal dia ada 2 helai je. Dalam kampung dia kalau ada orang anak kurang ajar, dia menangis. Dia jumpa mak bapak, kenapa kau kurang ajar kan anak dia? Dia jadi sedih. Dia tak nak dalam kampung dia ada manusia anak yang kurang ajar. Tak turun rahmat Allah, dia kata. Ada jumpa manusia macam tu sekarang ni kita. Itu yang kita mau jumpa guru-guru mursyid ni. Guru dia bersifat dia, kita kena duduk baru kita tahu dia amaliah dia macam mana. Warasatul anbiya betul. Mewarisi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita nak jumpa. Kalau tidak, kalau jumpa yang biasa-biasa ni, itu ialah makan upah yang panjang. Minta maaf saya cakap lah. Kita tak nampak keberhasilan dia dengan Allah. Ini kita nampak keberhasilan dia dengan Allah tu jelas. Betul-betul berkehidupan Allah aja dalam hidup dia 24 jam. Itu yang kita nak ambil warisan tu tadi. Barulah umat kita jadi kuat. Nabi suka, Allah suka. Allah tu sukanya bila kita kembali nak kenal kepada Allah. Punya suka Allah Ta'ala peluk. Kalau kau amal hari-hari pun aku tak gembira Allah Ta'ala, ibarat gitulah. Tapi bila kau mula nak kenal aku akan perkenal dia. Punyalah Allah suka. Nabi Muhammad SAW sukanya pada kita bila nak kenal itu. Jangan ceritalah amal-amal dulu. Bukan saya tak bagi amal, tapi Allah nak cerita kenal aku. Kenal aja aku kau. Gembiranya Allah Ta'ala, maknanya seolah-olah engkau dah lama tak pulang kepada aku. Ibaratnya engkau dah pulang pada aku, tunggu lama dah. Dia peluknya kita. Kita datang berjalan, berlari dia peluk kita Allah Ta'ala. Bila kita nakkan kenal kepada dia. Tak nak cakap macam mana lagi ya. Ini macam-macam cara dah Allah Ta'ala tunjukkan untuk kita. Allah sayang pada kita, Allah dah lihat macam-macam. Apa lagi ya? Dah fitrah kita macam tu, sayang kepada Allah, mengapa kita ubah? Itulah cakap macam mana. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Terima kasihlah perhatian. Mohon maaf kekurangan kesilapan dalam menyampaikan akuan diri. Wa'fu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi. Wal asri nan insana.